Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dengar. Alhamdulillah Ustaz, boleh Bismillahirrahmanirrahim. dengar. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Syekh Ahmad dalam kitab Faridatul Faraid, memulakan kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk permulaan pada malam ni, saya akan menghuraikan secara ringkas perkataan ataupun huraian Bismillahirrahmanirrahim untuk ambil keberkatan, untuk ambil tafaul daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah ada orang tanya kenapa tuan kitab, mana-mana pengarang kitab memulakan kitab mereka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah kita menjawab kenapa tuan-tuan kitab, pengarang-pengarang kitab memulakan kitab mereka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kerana ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah kerana mengikut aturan Al-Quran. Kerana tiap-tiap surah di dalam Al-Quran dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk mengambil ataupun meniru aturan Al-Quran, maka tuan kitab, pengarang-pengarang kitab memulakan kitab mereka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran cuma ada satu surah sahaja yang tidak Allah mulakan dengan Bismillah, iaitulah surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Jadi surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah ni Allah turunkan dengan tidak dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu sebab yang pertama kerana meniru aturan Al-Quran
dengan niat nak mengambil keberkatan daripada Al-Quran. Yang kedua ialah kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis Nabi yang kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Ada 3 riwayat hadis ni, ada 3 riwayat. Yang pertama kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Itu riwayat yang kedua. Dan riwayat yang ketiganya ialah kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzamu. Maka ketiga-tiga natijah yang di hujung, di pangkal hadis ni semua sama. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Lepas tu fahuwa abtaru, dan yang ketiganya ialah fahuwa ajzamu. Tiga-tiga ni pada sudut lughahnya, bahasanya, kalau kata aqta'u maknanya terputus pihak kepala. Maknanya yang terpotong pada pihak atas, yang terputus pada pihak atas. Kalau sebut abtaru, yang terputus pada pihak bawah ataupun ekornya. Dan yang ketiga ialah ajzamu, yang berpenyakit juzam. Juzam tu maknanya penyakit sopak. Jadi tiga-tiga makna ni sama ada aqta'u ataupun abtaru ataupun ajzamu dengan makna kurang berkat. Jadi fahamnya, hadis ni kata kullu amrin zibalin. Tiap-tiap pekerjaan ataupun tiap-tiap perkara yang zibalin, yang ada nilai pada syarak, yang ada harga pada syarak. Itu makna zibalin tu makna yang ada harga pada syarak, yang ada nilai pada syarak. Tapi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulakan padanya pada perkara tersebut. Sedangkan perkara tu ada nilai pada syarak. Tapi tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka jadilah pekerjaan atau perkara tersebut aqta'u, terpotong pihak kepalanya. Abtaru, terpotong pihak ekornya. Dan ajzamu, berpenyakit sopak ataupun berpenyakit juzam. Maka ketiga-tiga ni ialah pada makna kinayah, pada makna kurang berkat. Jadi maknanya tuan kitab ni Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani ni, maka dimulakan dengan bismillah kerana dia nakkan kitab dia ni nak mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Maka sebab itulah dimulakan kitab dia ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau macam tu tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau macam tu kan, kita hurai sikit bismillah ni tuan-tuan, supaya kita nampaklah bagaimanakah besarnya peranan bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan. Tengoknya kata dia bismillahirrahmanirrahim. Ba yang ada pada pangkal bismillah, ba tu. Ba ni kalau kita belajar bahasa Arab, maka ba tu dinamakan huruf jar. Huruf jar tu
dia terbahagi kepada dua. Ada yang pertama dinamakan huruf jar yang asli, dan yang kedua dinamakan huruf jar yang zaidah. Baik. Jadi pada bismillah ni ba tu kita nak pakai dia huruf jar yang asli kah ataupun kita nak pakai huruf jar yang zaidah. Zaidah tu makna tambahan sahaja, aksesori sahaja. Jadi tuan-tuan, ulama mengambil keputusan dengan nas, bukan kata ambil keputusan membuta tuli macam tu saja, tidak. Jadi ulama ambil keputusan dengan nas, dengan ilmu. Mengatakan bahawasanya ba yang ada pada bismillah yang baris bawah tu dinamakan huruf jar yang asli. Jadi apa peranannya huruf jar yang asli tu? Mana huruf jar yang asli tu maknanya ada pengertian, ada makna. Pada ba tu sendiri ada makna, ada pengertian. Baik, apa makna ba tu? Apa pengertian ba tu sendiri? Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, ba tu dengan makna dengan. Tapi sebenarnya walaupun makna dengan, tapi di dalam ba tu ada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna ba tu? Makna ba tu ialah bi kana makana bi yakunu ma yakun bi. Ada ya kan, bi mana ya tu ya mutakallim wahdah. Masuk ya tu ya dengan makna aku, mana dengan akulah, dengan sayalah. Kalau orang Kelantan kata dengan hambalah, dengan hambalah, macam tu. Tapi ini tuan-tuan, dengan akulah. Makna ba tu dengan akulah. Kana makana, telah adalah barang, yakni makhluk yang telah ada. Maksudnya tuan-tuan, tiap-tiap makhluk yang ada ni, sama ada di dalam bumi ni ataupun di luar daripada bumi ni, maka dengan akulah adanya, yakni dengan Allah Ta'ala lah. Ini kalimah perkataan ni, perkataan Allah Ta'ala. Maka dengan akulah telah ada, telah wujud barang makhluk yang telah ada, yakni ada makhluk itu diberi bekas oleh perbuatan Allah ataupun kudrat Allah Ta'ala dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna ba. Bi kana makana. Dan satu lagi, bi yakunu ma yakun. Dengan akulah juga akan ada. Yakunu akan ada. Ma makhluk yang lagi akan diadakan. Maknanya tiap-tiap yang ada ni sekarang ataupun akan datang ataupun yang telah lepas, semuanya dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan perbuatan Allah. Tidak ada suatu pun makhluk yang wujud atas muka bumi ni ada dengan tidak melalui ketentuan iradat Allah dan perbuatan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah lah yang menentukan kejadian-kejadiannya dan Allah lah yang menjadikan kejadiannya. Itu bab pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada satu benda pun yang keluar daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ba tu bi kana makana
biyakunu ma yakun. Baik, ulama ni tuan-tuan, ni cara ngaji orang tua-tua dululah. Jadi ulama ni tuan-tuan, mereka mengkaji, mengkaji, mencari dan sebagainya. Maka mereka berjumpa tuan-tuan sekalian. Satu perkataan, titik ba tu, mana bi kana makana bi yakunu mayakun tu, maka ulama mengatakan seluruh makna Al-Quran yang 30 juzuk yang kita baca tu, seluruh intipati Al-Quran tu ada di dalam Al-Fatihah, ada di dalam surah Al-Fatihah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada waladhdallin. Jadi intipati Al-Quran yang 30 juzuk tu, pengertiannya ada di dalam Al-Fatihah. Dan seluruh makna Al-Fatihah tu ada di dalam titik, berada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana jalannya tuan-tuan sekalian? Macam mana jalannya? Seluruh makna Al-Quran, intipati Al-Quran ada di dalam Fatihah. Dan seluruh makna Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh makna Bismillahirrahmanirrahim tu ada di dalam titik ba tadi. Titik ba yang makna bi kana makana bi yakunu ma yakun. Macam mana jalannya? Kata ulama tuan-tuan sekalian, cuba kita tengok ya tuan-tuan ya. Dalam Al-Quran tu ada cerita nabi-nabi yang terdahulu, ada cerita orang-orang yang derhaka dengan Allah, seperti Namrud, seperti Fir'aun dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Kemudian ada cerita iblis, ada cerita Nabi Adam, ada cerita Ashabul Kahfi, ada arahan-arahan daripada Allah, ada peraturan dia, cara ibadat, semuanya Allah letak di dalam Al-Quran. Siapa yang buat ni? Siapa yang menentukan ni? Siapa yang mengaturkan ni? Maka tak dapat tidaklah tuan-tuan, yang mengaturnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Cerita nabi-nabi dulu yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam, yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali. Ditentukan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, apa saja cerita dalam Quran tu, maka Allah yang buat tuan-tuan. Tengok. Jadi maknanya seluruh makna Quran tu ada dalam Fatihah. Cuba tengok mana. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi maknanya tuan-tuan, Allah jadikan makhluk dia ni, dia mulakan dengan nama Allah Ta'ala tu. Allah sendiri namakan diri dia dengan dua nama yang melambangkan sifatnya, dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maknanya tuan-tuan, setiap apa yang Allah jadikan, cerita Nabi Musa ke, cerita Nabi Ibrahim ke, cerita Namrud ke, Fir'aun ke, cerita Ashabul Kahfi, cerita Abu Lahab dan sebagainya, tak lain dan tak bukan tuan-tuan, dengan Ar-Rahman Allah dan dengan Ar-Rahimnya. Itu yang kata bi kana makana bi yakunu ma yakun. Sebab tu iktikad kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, apa sahaja yang Allah jadikan atas muka bumi ni,
walaupun pada zahir nampak macam kita tak suka lah. Contohnya seperti ni, sekarang berlaku sekarang ni tuan-tuan sekalian. Kita dilanda wabak COVID-19 ni tuan-tuan. Virus corona yang namanya tuan-tuan sekalian. Itu juga ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali tuan-tuan kan. Baik, kita tak suka. Tapi di sudut i'tikad tuan-tuan, kita tahu Allah yang menjadikan virus tu, Allah yang menentukan akan berlaku macam tu, maka tuan-tuan, di sebalik benda yang tak elok pada pandangan mata, sebenarnya ada rahsia elok. Kita mesti beriktikad apa sahaja yang Allah jadikan, semuanya adalah baik-baik belaka. Tak boleh kita kata tak baik Allah ada yang Allah buat tak elok ni. Tak boleh kata macam tu. Sebab pada Allah tu tak boleh disandarkan benda yang tidak elok. Walaupun pada pandangan mata kita tak elok tu, tapi sebenarnya tuan-tuan, itulah ada keelokannya yang kita tak tahu. Terbatas kita punya pengetahuan tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi bila sebut kata seluruh makna Quran ada dalam Fatihah, seluruh makna Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan seluruh makna bismillah ada dalam titik ba tu tuan-tuan. Yang kata makna tadi bikana makana, biyakunu mayakun. Baik. Okey. Jadi kita tak nak apa ni, kita tak nak apa ni ketinggalan lah huraian ni tuan-tuan dah. Baik. Tengok ya. Dalam bismillah ni, makna dia dengan nama Allah. Allah mana ni? Ar-Rahman. Allah yang bersifat dengan Maha Pemurah. Dan Allah mana ni? Allah yang namanya Ar-Rahim. Yang nama maknanya yang Maha Mengasihani, yang Maha Penyayang. Tuan-tuan kita boleh terjemah Ar-Rahman dengan makna yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang makna dengan makna yang Maha Mengasihani ataupun yang Maha Penyayang. Maka tuan-tuan, kita kena tahulah apa makna Ar-Rahman. Makna terjemahan tu Maha Pemurah. Tapi pengertian dia tuan-tuan, apa pengertian dia? Pengertian dia ialah tuan-tuan sekalian, makna Ar-Rahman tu definisinya ialah al-mun'imu bijalailin ni'ami. Tu makna pengertian dia tuan-tuan. Al-mun'imu yang memberi nikmat. Mun'im tu maksudnya yang memberi nikmat. Maksudnya Tuhan lah. Allah lah. Tuhan yang maha pemberi nikmat. Al-mun'im tu makna isim fa'il tu. Makna yang memberi nikmat. Al-mun'imu bijalailin ni'ami. Nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Itu makna Ar-Rahman. Al-mun'imu bijalailin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Baik. Nikmat yang besar ni apa tuan-tuan? Nikmat yang besar ni ialah nikmat yang kita dapat capai dengan 5 panca indera. Yang kita boleh tengok dengan mata, yang kita boleh dengar dengan telinga, yang kita boleh rasa dengan lidah, yang kita boleh sentuh dengan penyentuh kita. Maka itu dinamakan nikmat yang besar. Kita boleh makan sedap, kita boleh tengok dengan mata kepala kita, kita boleh dengar bunyi-bunyian, kita boleh dengar bacaan Quran, kita boleh dengar kuliah-kuliah dan sebagainya. Maka itulah dinamakan nikmat yang besar. Itu kayu penyukatnya tuan-tuan. Itu maknanya maha pemurahnya Allah Ta'ala
anak memberi nikmat yang besar-besar ni anak pada sekalian hamba-Nya. Jadi tuan-tuan, Ar-Rahman Allah Taala ni anak terlebih umum anak daripada Ar-Rahim. Kenapa kata Ar-Rahman terlebih umum? Anak kerana anak pemurahnya Allah Taala ni tuan-tuan, dia tidak membezakan di antara satu makhluk dia dengan makhluk dia yang lain. Maknanya bila perkara benda tu adalah makhluk dia atau dia yang jadikan, maka tuan-tuan Allah tidak pernah kedekut untuk memberi nikmat. Sebab itulah tuan-tuan kita kata tidak ada makhluk Allah di atas muka bumi ini yang tertinggal daripada mendapat nikmat Allah. Tak ada. Walaupun tuan-tuan orang tu, makhluk tu jahat sekalipun, ahli maksiat sekalipun, maka tuan-tuan Allah tetap bagi nikmat pada dia tuan-tuan sekalian. Cuba kita tengok Fir'aun. Dapat nikmat dia kekayaan dunia. Namrud, begitu juga tuan-tuan sekalian. Abu Jahal, Abu Lahab. Hatta tuan-tuan, Iblis. Dajjal. Yang menjadi ketua kepada kejahatan-kejahatan dalam dunia ni tuan-tuan. Semuanya Allah Ta'ala bagi nikmat. Tidak ada beza tuan-tuan. Sehinggakan perkara benda yang jamadat. Benda jamadat tu benda-benda keras. Batu, kayu, tanah keras. Semuanya Allah Ta'ala bagi nikmat. Artinya tuan-tuan, tidak ada sesuatu pun daripada makhluk Allah yang terkecuali daripada mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan. Kalau macam tu tuan-tuan, kalau macam tu tuan-tuan, kalau ada orang tanya kita lah, kalau ada orang tanya kita tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala bagi juga? Dah ternyata dah Fir'aun tu mendahaka pada Allah. Namrud tu mendahaka pada Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengaku yang menjadi Tuhan. Fir'aun tu mengaku jadi Tuhan. Sedangkan dia tahu diri dia bukan Tuhan. Tapi tuan-tuan dia mengaku juga dia tu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia tuan-tuan. Tapi kenapa Allah bagi rezeki pada dia? Ingat satu hadis yang Allah Ta'ala, yang Nabi Muhammad pernah lafazkan tuan-tuan sekalian. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata tuan-tuan sekalian, lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin au janaha tairin masaqal kafira surbata ma'in. Apa makna dia? Kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah Ta'ala, yang nilai dunia tu hanya sebesar sayap nyamuk, ataupun dalam hadis kata, ataupun sebesar sayap burung, nescaya Allah tak akan bagi kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ini perkataan ni perkataan Rasulullah ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan kalaulah laukanatid dunya, kalau adalah dunia ini ta'dilu indallah, berharga, bernilai si Allah Taala tu, yang nilai dunia tu sebesar sayap nyamuk. Ada khilaf, ada riwayat, dua riwayat. Satu kata sebesar sayap nyamuk nilai dunia tu. Dan satu lagi kata sebesar sayap burung. Yalah, kalau burung pun besar mana sangat sayapnya. Kalau nyamuk dah tentulah kecil tuan-tuan sekalian. Kalau nilai dunia tu hanya sebesar itu sahaja, nescaya Allah tak akan bagi tuan-tuan sekalian kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kenapa tu? Sebab kalau dunia tu ada nilai. Tapi sekarang tuan-tuan, depan mata kita
Orang kafir ni Allah bagi dia bermacam-macam kekayaan, kelebihan keduniaan, tuan-tuan. Sama ada daripada bangsa Inggeris, bangsa Eropahnya, ataupun daripada bangsa Yahudinya, Allah bagi kelebihan macam-macam bab dunia. Kenapa dia bagi juga? Kerana dunia ni tak ada nilai, tuan-tuan sekalian. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai. Dalam satu hadis kursi, Nabi menyebutkan, tuan-tuan sekalian, selepas Allah jadikan dunia tu, sekalipun Allah tak pernah toleh melihat dunia tu balik, tuan-tuan. Tak pernah. Itu mafhum daripada sebuah hadis lah. Macam tu, tuan-tuan. Baik. Jadi, kita nak yang mana, tuan-tuan? Kalaulah kata masalah rezeki ni, tuan-tuan, kita dengan Ar-Rahman, ya Allah bagi rezeki, tuan-tuan. Sedangkan, tuan-tuan, dalam Quran kata, dalam Quran, Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada ada binatang yang merangkak di atas muka bumi. Dabbah. Dabbah tu binatang yang merangkak atas muka bumi ni. Melainkan Allah lah yang jamin rezekinya. Dalam hadis 40, tuan-tuan, Imam Nawawi ambil satu hadis. Hadis yang keempat, sejak kita di dalam rahim ibu kita, Allah perintahkan malaikat tulis rezeki kita, ajal kita, kehidupan kita. Allah perintahkan malaikat tulis, tuan-tuan. Artinya, rezeki kita sudah adalah di dalam ketentuan Allah. Sama ada kita berusaha ataupun tidak, kalau rezeki itu Allah dah tentukan sejak daripada azali, maka, tuan-tuan, tetap akan kita dapat, tuan-tuan. Tetap akan kita capai. Itu soal rezeki. Jangan kita nak ragu-ragu. Sebab Allah dah sebut, tuan-tuan. Sebab itu, Masya Allah, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Apa yang saya sebut Masya Allah ni? Tuan-tuan, WHO, World Health Organization, ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mengkhabar kepada kita kena injek vaksin, kena ada, sebab ada virus. Kita jadi gelabah, tuan-tuan. Kita jadi tak tentu arah kita, tuan-tuan. Sedangkan Al-Quran 1400 tahun dah dulu, lama dah. Allah sebut dalam Quran, ada syurga, ada neraka. Kalau buat begini dah masuk syurga, kalau buat begini masuk neraka, tuan-tuan. Tapi manusia ada tak keluh kesah nakkan takut ke neraka, dan gemar kepada syurga? Tak pun, tuan-tuan. Padahalnya Allah dah tentukan rezeki kita masing-masing, tuan-tuan sekalian. Minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata, tuan-tuan. Pada zaman kita ni, tuan-tuan, orang sudah tidak nampak lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan malam ni, tuan-tuan, Allah buka hijab, kita nampak Allah, bukan nampak zat Allah tu. Kita nampak, tuan-tuan sekalian, bekas-bekas daripada iradat dan kudrat dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala atas kita, tuan-tuan. So, jadi Ar-Rahman Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. So, jangan keluh kesah dengan rezeki, tuan-tuan sekalian. Kalau ianya adalah ketentuan Allah, maka kita tetap akan dapat, tuan-tuan. Walaupun 1000 tangan menghalangnya, tetapi kalau Tuhan kata yes, Tuhan kata ya, maka, tuan-tuan, tetap kita akan dapat. Baik. Jadi itu nama Allah Ta'ala yang pertama, Ar-Rahman, yang ada di dalam Bismillahirrahman. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, nama yang ada dalam Bismillah tu ialah Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Kalau terjemahan, kita terjemah yang Maha Mengasihani.
ataupun yang maha penyayang. Tapi apa definisinya? Definisinya tuan-tuan kata ulama, Ar-Rahim dengan makna Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Bidaqaiqin ni'am. Dengan yang halus-halus daripada nikmat tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Nikmat yang halus ni tuan-tuan, Ar-Rahim ni, Allah Ta'ala hanya memberi nikmat yang halus-halus ni kepada orang makhluk yang dicintainya. Betapa banyaknya makhluk Allah yang tidak dapat nikmat daripada Ar-Rahim ni tuan-tuan sekalian. Kita nak nikmat yang Ar-Rahman yang Allah dah tentukan. Sebab apa? Sebab nikmat dengan Ar-Rahman ni tuan-tuan sekalian, orang kafir pun dapat, orang jahat pun dapat, orang maksiat pun dapat, yang beriman pun dapat. Kalau Allah dah tentukan. Tapi tuan-tuan sekalian, Ar-Rahim ni dengan mana nikmat yang Allah bagi dengan sifat pengasih sayang dia tuan-tuan sekalian, hanya diberi kepada orang ataupun makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau macam tu, apa nikmat yang halus-halus tu? Nikmat yang halus-halus ni tuan-tuan, tak ada kayu penyukatnya. Tidak ada kayu sukat dia tuan-tuan sekalian. Nikmat Ar-Rahim ni, umpamanya ialah nikmat iman, nikmat Islam, yang tidak ada kayu penyukatnya tuan-tuan sekalian. Tak ada kayu penyukatnya tuan-tuan. Kenapa tak ada kayu sukatnya? Sebab kita tak boleh nak sukat iman orang. Kita tak boleh nak sukat kita punya ilmu tuan-tuan sekalian. Nikmat ilmu Allah bagi pada orang yang dicintainya tuan-tuan. Pasal apa? Kerana tuan-tuan sekalian, Allah bagi nikmat ni, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat makrifah, nikmat ketenangan, nikmat-nikmat ni tuan-tuan, kerana Allah sayang pada orang tu, Allah bagi tuan-tuan. Dan balasan Allah bagi nikmat kasih sayang, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat Islam ni, balasannya nanti di akhirat. Tuan-tuan, nanti di akhirat tuan-tuan sekalian, baru kita dapat nikmat, baru kita dapat menikmati sebenar-benarnya nikmat ilmu. Sekarang tuan-tuan, nak ilmu kena susah payah. Nak jaga iman kena susah payah tuan-tuan. Sebab zaman ni banyak sangat yang nak merosakkan iman. Jadi kita kena bersusah payah tuan-tuan sekalian nak menjaga iman kita, nak menjaga Islam kita, nak mengamalkan ilmu kita. Nak mencapai makrifatullah tu cukup susah tuan-tuan sekalian. Kena susah tuan-tuan sekalian. Tapi kesusahan yang atas muka bumi ni Allah bayar dengan nikmat di akhirat yang bersifat kekal abadi. Yang bersifat kekal abadi tuan-tuan sekalian. Sedangkan nikmat dunia dengan Ar-Rahman tu, nikmat dunia dengan Ar-Rahman yang Allah bagi tu, tak ada siapa yang bawa tuan-tuan sekalian. Rumah besar, rumah banglo, tak ada siapa yang bawa pergi ke akhirat. Tak ada siapa yang pikul kereta dia pergi dalam kubur, tak ada tuan-tuan sekalian. So malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak yang mana? Kita nak nikmat daripada Ar-Rahman ke Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman kita nak ke, kita tak nak ke, kalau Allah dah tentukan, maka tentu dapat tuan-tuan sekalian. Yang kita nak kejar tuan-tuan ialah nikmat Ar-Rahim Allah sungguh pun. Sungguh pun tuan-tuan. Sungguh pun. Memang sebenarnya setiap yang berlaku iman, Islam, ilmu, jahil, kufur, maksiat, semuanya tuan-tuan sekalian sudah ditentukan oleh Allah sejak daripada azali. Maka syukurlah banyak-banyak tuan-tuan, kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam majlis-majlis yang baik seperti ini. Jadi tuan-tuan
Minta maaf lah. Saya bukan nak peringatkan nak ni ya. Tapi nak sebut tuan-tuan sekalian. Sekiranya masa program majlis ilmu kita ni berjalan. Tuan-tuan sekalian. Kalaulah sekiranya ada benda yang tuan-tuan baru dengar. Ataupun kurang jelas pendengaran huraiannya tuan-tuan. Maka saya nak minta tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita berlapang dada dulu. Kita berlapang dada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apabila mengaji macam ni tuan-tuan, kita banyak musuh yang tak suka pengajian macam ni. Saya minta maaf ya. Saya bukan nak anti-rock, nak bangkang siapa-siapa, tidak. Tapi tuan-tuan, kalaulah sekiranya kita berlapang dada dulu, terima dulu. Lepas tu sama-sama kita muzakarah. Kita akan dapat jawapannya tuan-tuan. Sebab apa? Takut tuan-tuan, pengalaman saya lah. Kita pengalaman saya. Ramai orang tuan-tuan yang dulu baca kitab, sama-sama kita murajaah kitab. Saya baca, dia dengar. Tapi tuan-tuan, ada benda-benda yang dia tak boleh terima. Lalu dia meninggalkan majlis ilmu. Lalu dia meninggalkan program. Itu rugilah dia tuan-tuan. Sedangkan benda tu yang kita nak baca, benda yang dalam kitab. Banyak benda yang sebenarnya tuan-tuan nanti kita akan jumpa. Mungkin bagi setengah orang benda tu benda baru. Sebenarnya benda tu adalah ilmu. Ilmu yang kita baru dengar. Padahal ilmu tu dah lama. Kita baru dengar. Itulah namanya nikmat ilmu tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi minta tuan-tuan pada malam ni, saya minta nanti tuan-tuan bila ada perkataan saya yang mungkin baru dengar, maka berlapang dadalah dulu. Bersifat terbukalah dulu. Lepas tu sama-sama kita muzakarah. Kalau sekiranya tertimbul satu persoalan, maka tolong jangan tanya orang lain. Tanya dalam ni. Tolong tanya dalam program. Mungkin soalan tu tuan-tuan ditanya kepada orang lain. Mungkin ustaz lain tak dapat nak dapat memahami situasi. Jadi mungkin jawapan dia betul, tapi mungkin dia tak faham situasi yang berlaku. Maka dia akan jawab lari daripada kehendak perbicaraan kita tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi minta macam tu lah. Sebab pengalaman saya banyak dah tuan-tuan. Ramai yang meninggalkan program ilmu sebab mereka tak faham benda ni, baru dengar lah. Tak pernah ada orang lain cakap lah. Tiba-tiba ustaz cakap lah. Jadi benda-benda macam tu yang menyebabkan diangkat keberkatan tuan-tuan sekalian. Angkat berkat tu Allah Ta'ala angkat tuan-tuan. Baik. Jadi malam ni ringkas ni bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat bezakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang mana umum, Ar-Rahman itu umum, mana khusus, Ar-Rahim itu khusus. Tuan-tuan, Ar-Rahim itu khusus. Ini disebut umum, khusus, mutlak, min wajhin. Umum, khusus, mutlak. Mana umum dan ada khusus. Umumnya Ar-Rahman, khususnya Ar-Rahim. Pada dua wajah, dua jalan. Dua jalan tuan-tuan. Jadi Ar-Rahman itu umum, Ar-Rahim itu khusus. Jadi kalau kita tanya tuan-tuan sekalian, nak dengan Ar-Rahman ke Ar-Rahim, maka kalau kita yang beriman ni, kita mesti nakkan yang Ar-Rahim. Tapi kena susah payah dululah tuan-tuan. Baik. Jadi untuk malam ni, mungkin ada masa sikit lagi kalau nak ambil keberkatan kitab fiqh. Kalau nak terus kepada pertanyaan, silakan. Kalau sebab saya tengok tadi ada yang Puan Azizah tadi kata kalau nak konsentrate pada malam ni buat tauhid saja, minggu depan kita baca fiqh pula, tu mungkin ada pandangan macam tu. Jadi silakan tuan-tuan. Setakat ni kita tu dah dekat hampir 1 jam. Tuan-tuan lagi 10 minit kita nak baca kitab fiqh pun boleh.
Tak? Ataupun tuan-tuan nak terus kepada soal jawab dulu dalam masalah tauhid yang saya baca tadi. Silakan.